Assalamualaikum, Doktor. Berdasarkan tugasan individu yang diberikan, di sini saya membuat video menerangkan tentang isi-isi yang telah saya buat dalam tugasan individu itu. Okey, yang pertama, poin kemurahan hati. Kemurahan hati ni ialah saya mengambil pada kod etika A10B penetapan fee. Bermaksud penetapan fee ni terletak pada bahagian A poin 10. Menjelaskan bahawa dalam menetapkan fee bagi perkhidmatan kaunseling profesional, kaunselor hendaklah mengambil kira status keuangan klien dan lokasinya. Jika struktur fee yang ditetapkan tidak sesuai bagi seseorang klien, kaunselor perlulah membantu klien mendapatkan perkhidmatan yang mampu dibayarnya. Okey, contoh conference case yang saya buat berkenaan Azwan. Azwan ni ialah seorang lelaki berusia 40 tahun dan bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat swasta. Azwan menghadapi masalah keretakan rumah tangga disebabkan isterinya telah berlaku curang terhadap dirinya. Akibat tekanan dari permasalahan ini, dia kerap ponteng kerja dan tidak boleh melakukan tugasnya dengan baik lagi seperti dahulu. Situasi yang menimpa dirinya ini menyebabkan dia berasa tertekan dan ingin bunuh diri. Oleh itu, Azwan mengambil keputusan untuk bertemu dengan seorang kaunselor bernama Arifin bagi mendapatkan bantuan dan mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapinya. Azwan sangat berharap agar Arifin mampu untuk membantu dirinya. Arifin merupakan seorang kaunselor profesional yang berpengalaman dan telah lama dalam bidang kaunseling. Beliau juga telah berjaya membantu ramai kliennya sebelum ini dalam mencari penyelesaian. Okey, tapi Arifin ni telah mengenakan kadar bayaran yang agak tinggi kepada Azwan ni. Kerana dia rasa diri dia adalah seorang kaunselor yang hebat dan berpengalaman. Jadi Azwan ni yang dah lah hilang punca pendapatan sebab kena buang kerja. Jadi tak mampu nak bayar kos yang ditetapkan oleh Arifin. Walhal Azwan ni memerlukan perkhidmatan Arifin. Tapi Arifin ni tetap suruh Azwan bayar jumlah yang dia tetapkan tu secara ansur-ansur. Kalau tak boleh bayar penuh, dia tak bagi sedikit pun potongan dekat Azwan ni. Jadi Arifin ni telah melanggar kod etika lah. Dia tak bersifat murah hati. Macam tu. Poin yang kedua adalah non-maleficence. Itu tidak mendatangkan kecederaan. Tidak mendatangkan kecederaan ni saya mengambil dalam kod etika C.6A, gangguan seksual. Okey, conference case saya ni, Maria ni merupakan seorang gadis lepasan STPM berusia 20 tahun kan. Dia memiliki raut wajah yang cantik, orang perempuan cantik lah, anak dara. Maria menghadapi masalah untuk membuat keputusan sama ada ingin menyambung pengajian atau bekerja sebab Maria ni asal daripada keluarga yang susah. Jadi desakan masalah keluarga ni membuatkan dia berfikir nak sambung belajar ke nak bekerja. Kalau bekerja boleh buat duit kan. Jadi dia pun pergi berjumpa dengan seorang kaunselor muda lah yang bernama Farhan untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan untuk membuat keputusan yang tepat. Farhan ni kaunselor muda lagi, baru berusia 28 tahun. Jadi jarak umur dengan Maria ni tak banyak lah kan. Masih angka 20-an. Pada pertemuan sesi kedua antara Maria dan Farhan, Maria hadir menjalankan sesi kaunseling dengan berpakaian yang agak ketat dan menampakkan bentuk badannya. Pada sesi pertama tu okeylah lagi, just kenal-kenal kan. Pada sesi kedua ni Maria silap datang tu pakai baju macam ketat sikit lah, dah cantik dah. Lepas tu pakai pula baju ketat lagi lah, cantik kan di mata lelaki yang bernafsu lah kan. Okey, jadi pada awal sesi berjalan lancar. Namun setelah 15 minit, Farhan mula memerhati bentuk tubuh Maria yang menggodakan dan beliau mula menukar topik perbualan dengan Maria. Farhan pula mula bertanya tentang berat badan dan ketinggian Maria, seterusnya kepada perkara-perkara yang lagi sulit seperti saiz baju dalam Maria. Maria berasa tidak selesa dan mula mengelak daripada menjawab pertanyaan Farhan ni. Maria ni jadi takut lah sebab tiba-tiba Farhan pun sentuh peha dan tangan Maria dan bercakap lucah. Maria yang berasa takut terus berlari keluar dari bilik Farhan. Maria tidak meneruskan sesi kaunseling bersama Farhan lagi dan membuat laporan kepada pihak polis. Yang tu seksual. Yang ketiga ialah autonomi. Autonomi saya mengambil kod etika A.2A. Persetujuan termaklum. Okey, ceritanya contoh reference case saya ni adalah
Sarah ni merupakan seorang kaunselor berdaftar dengan lembaga kaunselor. Seorang klien perempuan bernama Aina menghadapi masalah peribadi dengan pasangannya sehingga menjejaskan reputasinya di tempat kerja. Dia membuat keputusan untuk berjumpa dengan Sarah bagi mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Sebelum memulakan sesi kaunseling, Sarah telah memberitahu jumlah bayaran yang harus dibayar dan tempoh sesi kaunseling yang akan dijalankan iaitu selama 3 bulan kepada Aina dengan jelas. Awal-awal tu, Sarah dah bagi tahu Aina, kita ni buat sesi 3 bulan dan berapa bayaran yang Sarah charge kepada Aina. Tetapi pada awal-awal je Aina ni bersetuju dengan perjanjian yang dibuat. Tetapi bila kelama-kelamaan Aina ni menghadapi masalah kewangan lah. Bila menghadapi masalah kewangan, Aina tak mampu dah nak teruskan bayaran kepada Sarah. So dia minta untuk stopkan sesi kaunseling tu. Tapi Sarah tak bagi. Sarah cakap Aina wajib habiskan sesi kaunseling dengannya. Dan dia memberitahu Sarah kalau Sarah ni tak, dia memberitahu Aina kalau Aina tak teruskan sesi kaunseling dengannya, perkara atau masalah Aina ni takkan selesai. Dia menakut-nakutkan Aina lah. Jadi dia cakap Aina ni akan rugi kalau tak teruskan sesi kaunseling dengan dia, dan takkan selesai sampai bila-bila mudah masalah dia ni kalau tak teruskan. Maknanya dia mengugut Aina lah. Jadi perbuatan Sarah tu salah lah ya. Jadi yang keempat ialah poin kesetiaan, fidelity. Saya mengambil pada kod etika B, poin 1C, menghormati kerahsiaan. Maaf ya doktor, saya selalu memandang-pandang pada skrin sebab saya tak dapat nak menghafal sebanyak 10 story. Jadi saya terpaksa untuk melihat, untuk memberi saya ingatan sikit-sikit. Okey. Contoh reference case yang saya beri adalah seorang kaunselor bernama Imran telah mengadakan ujian psikologi ke atas seorang pelajarnya yang bernama Hanif. Maknanya Imran ni seorang kaunselor sekolah lah. Hasil keputusan ujian psikologi yang diambil Hanif menunjukkan bahawa Hanif menghadapi masalah kesihatan mental dan perlu dirujuk kepada psikiatrik. Pada awalnya, Imran berjanji kepada Hanif tak akan mendedahkan perkara ini pada rakan-rakan atau guru-guru lain kerana bimbang ianya akan memalukan dan mengaibkan Hanif. Namun tak lama kemudian Imran ceritakan juga kepada guru-guru yang lain. Ini membuatkan Hanif bertambah tertekan apabila ada kawan-kawan yang ejek dia. Bila dah tahu dia ada masalah mental, ejek dia gila. Jadi dia bukan menyelesaikan masalah dia, tapi membuatkan dia jadi semakin teruk. Jadi maafkan saya. Jadi salahlah Imran ni buat macam ni, menyebabkan Hanif ni semakin sakit, bukannya semakin menyembuhkan kesihatan mental Hanif. Yang kelima adalah justice, keadilan. Saya mengambil pada kod etika C, poin 5, diskriminasi. Contoh conference case sayanya adalah, okey, untuk poin ni, seorang kaunselor berbangsa Cina ni telah menerima satu klien berbangsa India, berlainan agama lah. Bangsa kaunselor Cina ni beragama Buddha, manakala India ni beragama Hindu. Jadi Savingam ni, India ni ada masalah. Dia terlibat dengan geng gangster. Jadi terlibatnya dia dengan geng gangster ni memberi satu masalah lah kepada diri dia, keluarga dia dah. Dia tak bekerja, dia duduk main kumpulan gangster je. Jadi dia pun berjumpa dengan seorang kaunselor in China ni untuk mendapatkan bantuan lah macam mana dia nak keluar daripada masalah dia ni. Jadi bila kaunselor Cina tu dengar masalah kisah Savingam ni bagi tahu lah dia ni kaki pukul, dia masuk dengan geng gangster tu kan. Tapi dia tak boleh nak senang-senang keluar daripada geng tu sebab dah buat perjanjian. Kalau keluar mungkin akan terima akibat buruk. Jadi kaunselor Cina ni mempunyai satu kepercayaan. Dia cakap keluarga dia, bangsa dia menganggap bangsa India ni adalah seorang yang jahat. Kaki gangster, kaki pukul, kaki judi, kaki arak. Memang dah tak boleh lari dan tak boleh diubah dah. Jadi kata-kata Mary ni, kata-kata kaunselor Cina ni menyebabkan Savingam ni tersentuh, terasa hati, menyebabkan dia rasa macam terhina, bangsanya terhina. Jadi
perkara ini tidak sepatutnya dilakukan oleh kaunselor lah, kerana akan menimbulkan kemarahan klien dan boleh mencetuskan pergaduhan yang lebih serius sebenarnya. Jadi masalah CV agam tak boleh, CV agam tidak boleh diselesaikan kerana CV agam terasa hati dan dia tak meneruskan sesi lagi dengan kaunselor Cina tu. Yang ketujuh adalah kejujuran. Maafkan saya. Yang keenam, persetujuan termaklum. Persetujuan termaklum ni saya mengambil kod etika F1C, persetujuan termaklum. Di mana kaunselor ni kena beritahu apa-apa kepada klien sebelum membuat sesi. Macam kes conference case yang saya buat ni, seorang kaunselor bertemu dengan seorang klien. Dia memberi satu ujian kepada klien tu, tapi kaunselor tidak menerangkan macam mana cara nak jawab, apakah ujian tu, sama ada ujian personality ke ujian apa-apalah kan. Dia tak memberitahu secara detail apa yang klien tu sedang duduki. Dia hanya bagi kertas dan jawab ikut fikir sendiri macam mana. So dia tak terangkan dengan detail kepada klien tu. Lepas tu dia dapat keputusan klien tu, dia gunakan kepada perkara lain tanpa permintaan keizinan klien. Dia gunakan untuk penyelidikan dia tanpa keizinan klien. Sepatutnya dia kena minta kebenaran klien tu dulu sebelum dia gunakan sebagai bahan penyelidikan atau bahan rujukan dia dan rakan-rakan dia. Jadi dia tidak mendapat persetujuan klien lah. Dia dah melanggar kod etika kaunselor. Yang ketujuh adalah kejujuran. Saya mengambil kod etika C3A, periklanan yang tepat. Contoh reference case saya, contoh conference case saya. Suraya adalah seorang yang baru sahaja mendapat lesen kaunselor dan dilantik sebagai seorang kaunselor berdaftar. Oleh itu, dia sukar untuk mendapat klien disebabkan pengalamannya yang masih kurang. Of course lah, klien nak kaunselor yang berpengalaman luas kan. Jadi dia ni memalsukan data-data dirinya dengan mengiklankan di sosial media bahawa dia ni mempunyai kelayakan yang tinggi. Sebenarnya dia hanya ada ijazah sarjana muda, tetapi dia memberitahu dia mempunyai PhD dan berpangkat doktor, menerima gelaran itulah. Jadi dia juga memberitahu dia telah selesaikan banyak kes-kes rumit yang dihadapi oleh klien-klien dengan memasukkan data-data lah. Tujuannya ialah untuk memperdayakan orang awam agar dapat melihat dirinya sebagai seorang kaunselor yang hebat dan profesional. Ini menyebabkan ramai orang yang mempercayai dan ingin mendapatkan khidmat sesi kaunseling darinya. Ini menyebabkan musnahlah harapan orang tu. Kalau orang tu ingat Suraya dapat bantu apa-apa, tak boleh bantu sangat sebabnya tak banyak pengalaman. Yang ke-8, impulse value, nilai yang diperoleh. Saya mengambil pada kod etika A4B, nilai-nilai peribadi. Okey, contoh conference case saya. Seorang kaunselor ni dia macam dia ada pengalaman hitam bersama bekas suaminya. Dia berstatus janda lah, seorang kaunselor perempuan ni. Dia diceraikan oleh seorang lelaki yang panas baran. So dia ni masa dia kahwin dulu, dia dipukul, dia dimaki sehingga dia bercerai. So dia sangat trauma dengan orang lelaki dan dia menganggap semua lelaki adalah sama. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang klien yang mempunyai masalah yang sama dengan dia. Lelaki tu panas baran juga, tapi tak lagi sampai pukul perempuan tu lagi. Just macam marah-marah macam tu je lah. Masalah klien itu taklah sebesar masalah dia kan. Boleh dia selesaikan. Jadi klien tu jumpa dengan dia nak selesaikan masalah, tapi dia terus potong. Dia cakap awak kena bercerai dengan lelaki macam tu sebab takkan ada penyelesaian. Dia macam terbawa-bawa emosi dia. Dia terbawa-bawa kisah dia dalam kisah klien tu. Dia macam menganggap klien tu adalah diri dia dan dia suruh klien tu buat perkara yang dia buat. Dia suruh cerai kerana dia cakap lelaki tak akan berubah dan lelaki semua sama. Kaki pukul, jahat. Jadi tak sepatutnya macam tu. Sepatutnya kaunselor yang profesional ni tidak boleh membawa hal-hal peribadi dalam sesi kaunseling. Sepatutnya itu hal peribadi dia, ni hal klien dia. Sepatutnya dia kena menyelesaikan masalah klien ni dengan profesional tanpa memasukkan elemen-elemen peribadi dirinya.
Yang ke-9 adalah conflict of interest. Okey, saya mengambil kod etika C3F mempromosikan kepada pelanggan. Okey, seorang kaunselor ni, dia berasal daripada Kelantan. Of course lah, orang Kelantan suka berniaga. Okey, dia ni seorang yang peramah dan mesra. Memang dia cantik pun cantik. Jadi, selain daripada menjadi seorang kaunselor, dia juga berniaga untuk mendapat pendapatan sampingan. Jadi bila dia berjumpa dengan klien perempuan, dia berniaga produk kecantikan muka. Jadi bila dia jumpa dengan klien perempuan yang ada masalah muka ke, ataupun yang macam nampak beramah ke, atau yang berlatar belakangkan perniagaan, dia akan sesi dia tu, dia akan suruh peniaga tu membeli produk dia ataupun menjadi ejen ataupun dropship kepada diri dia. Dia akan promote produk dia, dia akan cakap produk dia berhasil, dan dia akan mempengaruhi klien tu sampai klien tu terpengaruh, dan sesi kaunseling tu berjalan hanya dengan ni je, hanya berjalan sebagai sesi promote, bukannya sesi kaunseling yang sebenar. Maknanya dia tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang kaunselor lah. Dia menjalankan tanggungjawab sebagai peniaga sebenarnya. Yang terakhir sekali adalah dual relationship, itu hubungan dua hala. Saya mengambil poin kod etika A, 5A, klien semasa. Seorang wanita berusia 25 tahun dan belum berkahwin. Okey. Telah berjumpa dengan seorang kaunselor ni. Jadi kaunselor ni meminati kepada klien dia ni. Jadi semasa sesi kaunseling, klien perempuan ni menceritakan nasib diri dia. Jadi cakaplah susah semua. Jadi ada anak. Klien ni dah ada anak. Klien ni ada anak tapi dia belum berkahwin, faham tak? Jadi dia ada masalah dah, susah nak jaga anak dia semua kan. Jadi kaunselor ni timbul rasa simpati kepada klien, tetapi bukan simpati yang biasa-biasa, tapi simpati yang ingin memperisterikan klien tu, sebab dia rasa dia mampu untuk membantu perempuan ni. Jadi dia rasa macam dia boleh memberi duit, menanggung anak-anak perempuan ni, klien dia ni. So dia habiskan sesi dia dengan memujuk rayu perempuan ni agar menerima diri dia sebagai suami. Dia memberi janji-janji manis lah. Kalau kahwin dengan dia akan tolong perempuan ni, dia akan membesarkan anak-anak perempuan ni bersama-sama. Jadi dia tidak menyelesaikan secara profesional, malah dia ke arah hubungan yang lebih sulit. Dia mempengaruhi kliennya untuk menikahinya, untuk menawarkan diri untuk menjadi suami kliennya. Di sini menampakkanlah bahawa dia ni seorang yang tidak profesional. Sepatutnya dia tak buat macam tu. Jadi kesimpulan daripada saya faham 10 poin ni, seorang kaunselor tidak sepatutnya melanggar kod-kod etika kaunseling yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kaunseling Malaysia. Kalau nak jadi kaunselor yang bertanggungjawab, amanah dan kaunselor yang profesional lah. Jadi ini conference case ni membantu saya untuk mereka cerita-cerita negatif agar dapat membaiki diri saya supaya tidak menjadi seperti itu suatu hari nanti. Terima kasih doktor, maafkan saya sekiranya ada kesilap salah bercakap, selalu memandang skrin dan tak ada bersih sikit. Ni video on one shoot je, saya tak cut. Saya memang betul-betul macam yang doktor minta cerita. Jadi kalau apa-apa saya silap, doktor komen. Minta maaf ya doktor. Terima kasih.